Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambung ke surat berapa? Ya? Di baru muka surat 79. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-18, An Ibni Umar annahu qala ja'atil yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakarahu lahu anna rajulan minhum mamra'atan zanaya faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tajiduna fi Taurah fi sya'ni ar-rajam faqalu naqdahuhum wa yujladun faqala Abdullah ibn Salam kadzabtum inna fiha ayatar rajmi fa'atau bit-Taurah fanasiruha fawada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi summa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha faqala lahu Abdullah ibn Salam irfa' yadaka فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فقال ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. Artinya daripada Ibnu Umar bahwasanya berkata ia telah datang orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka memberitahu oleh mereka itu bagi Nabi bahawa seorang laki-laki daripada mereka itu dan seorang perempuan telah berzina oleh keduanya pasangan. Maka bersabda Nabi SAW, apa yang mendapati oleh kamu sekalian dalam Taurat pada hukum rejam? Maka berkata mereka itu, kami mempermalukan akan mereka itu dan dipukul mereka itu. Maka berkata Abdullah bin Salam, telah dusta oleh kamu sekalian bahwasanya padanya Taurat ada ayat rejam. Maka membawa datang mereka itu dengan Taurat, maka membuka mereka itu akan kitab Taurat, maka meletak oleh seorang daripada mereka itu akan tangannya di atas ayat rejam, maka membaca ia seorang akan barang yang sebelumnya ayat dan barang yang selepasnya ayat. Maka berkata baginya orang tersebut oleh Abdullah bin Salam, angkat akan tanganmu. Maka mengangkat ia lelaki akan tangannya, maka tiba-tiba padanya pada tangan ada ayat rejam. Maka berkata mereka itu, benarlah ya Rasulullah, padanya Taurat ada ayat rejam. Maka menyuruh Nabi dengan keduanya yang berzina oleh Rasulullah SAW, maka direjam akan keduanya yang berzina. Maka berkata Ibnu Umar, maka telah melihat olehku akan yang laki-laki menundukkan diri atas yang perempuan, melindungi olehnya laki-laki akan batu itu. Hadis ini ada dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim, yang selain daripada Imam Malik, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni hadis sahih. Dalam sahih bagi keduanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan ada juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lainnya dengan jalan yang bermacam-macam. Jadi cerita malam ni cerita tentang hukum hudud ke atas jenayah zina. Satu hari ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar lah, ayah dia Dana Menteri lah.
anak dan menteri cerita hadis ni. Kalau anak dan menteri kita kena dengar lah. Tak? Kalau anak Tok Ngulu lah turut dah. Tok Ngulu kapung. Baru bagi mata cakar baru. Ni anak Sayyidina Umar. Kalau tak mau dengar kot, terjun telaga kan. Anak Sayyidina Umar, sahabat Nabi pula. Dia kata lagu mana? Sedang-sedang duduk bersama dengan Nabi SAW, datang orang-orang Yahudi. Hak kafir lah. Yahudi Madinah. Cerita berlaku di Madinah. Orang Yahudi masa itu duduk di bawah takluk kerajaan Islam Madinah. Mereka bayar jizyah tiap-tiap tahun. Jadi kafir zimmi. Jadi mari bila ada satu-satu kes jenayah, mari jumpa Rasulullah. Walaupun dia orang kafir. Maka mari datang tanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berlaku kes zina di kalangan kami, nak buat gua ni. Nabi tanya mereka, dah mu orang-orang Yahudi muduk kata beriman dengan kitab Taurat. Dan kitab Taurat kata lagu mana? Kalau berzina. Jawab puak-puak Yahudi, kitab Taurat kata kalau berzina, iaitu hukumannya diarak keliling kampung, lepas tu dipukul, habis cerita. Maka kata Abdullah bin Salam bekas orang Yahudi, masuk Islam, menjadi sahabat yang baik dan rapat dengan Rasulullah. Asal orang Yahudi, pandai kitab Taurat. Jadi puak-puak Yahudi kata dalam kitab Taurat, kalau makna berzina, hak anak-anak, hak lelaki ada dah, hak bini ada dah, dibuat arak, buat malu saja. Lepas tu rotang, 2-3 rotang, lepas balik. Gitulah dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Nabi, Nawaw, lebong, aku reti kitab Taurat, aku asal orang Yahudi juga. Dalam kitab Taurat ada ayat rejam. Mana boleh main-main pakai pindah-pindah hukum gini. Maka Nabi kata, wak mari kitab Taurat senang. Nabi tahu dah Abdullah bin Salam tu. Tapi wak mari kitab. Sebab orang ni dia kalau bala, kalau kita kata mu salah, mu tu, tak mu pakar. Wak mari bukti tu. Nabi kata, wak mari kitab Taurat sini, baca bab rejam. Maka puak-puak Yahudi pun balik berlari, dia ambil kitab Taurat, mari baca depan Nabi. Baca ayat tentang hukum orang yang berzina. Dia pun ambil tangan dia letak di atas ayat zina. Jadi tak nampak lah. Dia tekan dengan tangan. Orang Yahudi, dia baca ayat hak sebelum pada hak zina, lepas pada zina. Jadi tak ada pun ayat rejam. Pasal dia tutup dengan tangan gitu, ni tebeng gitulah. Buat baca kitab tapi buat pegang gitu, buat tak nampak. Jadi letak tangan, kau tak nampak hukum. Abdullah bin Salam kata, akak tangan kan ni main tebeng gitu atas kitab. Si akak tangan kau nak nampak. Apa benda ke bawah tangan? Dia pun akak tangan dalam keadaan malu. Maka tiba-tiba lepas hak dia letak tangan tu tersebut, orang yang melakukan zina wajib kena rejam sampai mati. Sama macam dalam Quran. Maka Nabi pun bila dibawa kes itu kepada Nabi, mesti dijatuhkan hukuman. Maka diheret dan dijatuhkan hukuman rejam. Klik orang Yahudi. Mari nak bodoh ke Nabi. Nak buat helah. Nabi tahu dah. Abdullah bin Salam cop rahsia. Jangan ukur rejam. Mati siapa mati. Ini cerita dia. Kita tengok apa benda ulasan-ulasan yang berkaitan dengan hadis ini. Pada hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa telah datang pada satu hari oleh sekumpulan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Bani Khaybar. Jadi mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum daripada ini, dia telah pun berbahas, mesyuarat dah kapung orang-orang Yahudi, Bani Khaybar, sebelum mari jumpa Nabi. Jadi kata salah seorang daripada orang Yahudi dalam mesyuarat tu, bila berlaku kes perzinaan ni, maka dia katalah, marilah kita pergi belaka kepada Muhammad, kerana dia ini dibangkit untuk memberi keringanan kepada manusia. Boleh meringan, kau boleh undi hukum kau. Maka jikalau dia memberi fatwa kepada kita hukuman yang lain daripada rejam, kita akan terima dia. Kita terima hukum. Dan kita akan menjadikan hujah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang Yahudi, mari kita jumpa Muhammad. Kita tanya bab zina. Kalau Muhammad hukum lain pada rejam, kita ikut. Dia nak pergi tanya orang, dia nak suruh jawab apa tu, ikut selera dia. Ni ramai nyakit ni. Tanya ustaz. Ustaz kata tak boleh. Tak betul ustaz ni. Tanya ustaz lah juga. Faham tak? Tak boleh juga. Lalah jumpa halal. Ni baru ustaz. Tetap boleh. Mampu keras lagi. Ni pasal Yahudi. Kalau Nabi jawab hukumnya lain pada rejam, qabilna, kami akan terima. Dan kita akan jadikan apa yang Nabi hukumkan pada hari ini hujah kita di sisi Allah di padang mahsyar nanti. Maka mereka pun ramai-ramai datang kepada Nabi SAW. Masa datang ni, Nabi sedang duduk-duduk berbual-bual dengan para sahabat. Iaitu di dalam masjid. Lepas tu boleh bual dalam masjid. Boleh bual. Dah kata tak boleh gagal. Dengan perkara dia wah. Nak cakap perkara dunia dalam masjid boleh. Siapa kata tak boleh? Tak boleh kuat, perlahan sahaja. Kerana bukan tujuan untuk sembang perkara dunia, masjid dibina. Nak cakap sikit-sikit boleh. Maka datang pada Nabi SAW, dia panggil Ya Abul Qasim. Dia panggil Abul Qasim, pokok Yahudi. Hei Abu Qasim. Orang Arab ni kalau anak dia nama Qasim, hak sulung, ayah dia panggil Abu Qasim, walaupun ayah nama lain. Ayah nama lain, dia panggil nama anak. Anak nama dia sulung, nama Qasim, dia keluar Abul Qasim. Kalau anak kita hak sulung sekali nama Zaid, kita nama Mamat, orang panggil Abu Zaid. Ibrahim panggil gitu, panggil manja lah kira. Macam kita kan Pok tak, nama tak panggil Pok tak apa tak. Tapi panggil Pok tu panggil manja. Kerana tu Pok Ye. Berkata At-Tabari bahawa setengah daripada mereka itu ialah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni dia JKK ya. Dia bagian jaga segala batuan, kalam-kalam apa semua. Ka'ab bin Ashraf. Dan Ka'ab bin As'ad. Ka'ab bin As'ad ni ketua cawangan. Puak-puak Bani Khaybar. Memang gangster. Memang betul sungguh. Dan Sa'id bin Umar. Sa'id bin Amrin. Nama Arab, tapi Yahudi. Tak mesti Arab tu Islam. Nama Arab, agama Yahudi. Dia lama ni dia mengikut bangsa. Dia tak mengikut agama sebenarnya, mengikut bangsa. Nama bangsa Arab, agama Kristian macam orang Lebanon. Nama Arab. Nama Yahudi, nama Arab, agama Yahudi. Dulu-dulu gitulah. Bila kat dengan Melayu bukan mesti Islam. Islam lain, Melayu lain. Kalau Melayu tu Islam, dekat borang tu ditanya agama benda, kita boleh tulis Melayu. Mana apa faham Islam? Tak, kena tulis Islam. Sebab Melayu banyak, Melayu kafir tu. Faham lagi? Melayu kafir. Mana Melayu kafir? Melayu awak kata semayang 5 waktu dak wajib. Tu tak? Itu Melayu kafir. Pok-pok Yoping. Pok-pok ilmu nukir. Pok-pok ngaji dengan mak Laksmana. Kita hakikat insan. Itu Melayu kafir tu. Haji kafir dia tak? Ada haji kafir? Haji kafir orang tak? Haji tu kata kalau berjalan hukum hudud, tak majulah negara kita, jadi mundur ke belakang. Jadi kafir haji tu. Pasal apa? Pasal hukum hudud, hukum Tuhan.
Kalau kata tak maju, mana hina Tuhan. Hina Tuhan tapi nah, dia gitu, kena jaga lah ni. Jangan main padang dengan Melayu gitu. Nah, dah tu sunat. Oi, sunat bukan Islam. Tak mesti Islam. 18 kali sunat pun tak. Kalau hina sunnah Nabi, duduk di mana akhirat. Malaikat pun masuk dalam neraka. Pasal apa? Pasal ngaji ayat Quran, ngaji ke ulama, tak ngaji ke sunnah Nabi masa hidup. Nah, maka kena hukum rosak dah akidah, masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, dah nak alasan dia lagi, nak lawan malaikat. Nah, apa yang mau masuk aku dalam neraka, aku mau boleh masuk neraka. Malaikat kata, apa mu boleh masuk neraka? Ni, aku sunat. Nak tunjuk gitu. Jadi apa sunat? Dan Malik bin Sih, Malik bin Sih ni ngenyek kat ni. Yahudi ni. Nah, dan Kinanah bin Abil Haqiq, dan Syas bin Qis, dan Yusuf bin Azura. Kepala pengak ni. Kaki-kaki kata orang. Nah, dan peristiwa ini terjadi pada bulan Zilqaidah. Bulan Zulqaidah lah. Nah, Zilqaidah boleh baca Zulqaidah tu belaka. Nah, pada tahun yang keempat Hijrah. Maknanya 1425 tahun dah. Cerita ni, cerita lama ni. Nah, sekarang 1429 Hijriah. Ni 4 Hijriah. Nah, maknanya 1425 tahun berlaku. Cerita lama ni baru cerita klasik. Nah, ni cerita klasik benda bau putih bawang merah. Baru lagi tahun ni 63. Nah, dah agak cetak tu. Ni lama ni. Maka menyebut oleh mereka itu kepada Nabi SAW bahawa seorang laki-laki dan perempuan daripada mereka itu telah berzina keduanya, laki-laki dan perempuan. Cerita zina ni cerita lama. Cerita zaman Nabi Musa ni. Cerita zaman Nabi Lut. Cerita zaman Nabi Nuh. Mula-mula orang deraka pada Allah. Tak pada zaman Nabi Nuh. Nak orang semua berala, orang buat maksiat. Belum pada tu nak ada lagi semua berala. Hebat-hebat dah. Ada pembunuhan saja sebelum pada tu. Jadi siapa kelening dak habis-habis berzina. Nak sepanjang pemerintahan Tauku Paluh menjadi penasihat kerajaan Terengganu. Pada tahun awal abad yang ke-20, 3 kali berlaku perzinaan. 15 tahun. Masa zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lening seminik 3 ekor budak puan. Nampak nyerebuh di mak repik. Tak. Musung kepong mubuh dalam lori aku bawa dalam seterung. Nak. Ni bola misal mesin kisah seming. Ni susuk dalam guning. Ni anda atas tong ikan. Punah janda habis budak-budak puan. Budak sekolah beranak. Saya kata tampak baru ni beranak. Dah kena buang sekolah. Ngandung 8 bulan. Tak ada benda kita ni. Inilah bala Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak beri gunung berapi. Tuhan tak beri gempa bumi. Tuhan beri berzina habis budak-budak muda. Nah, sekayu noh dalam roong kondong. Kita mandi lik bawah. Bekas air kondong dia tu. Atas nu berjujuk-jujuk. Tubik kot telah mana kot. Nak kejut tengok kot mana pula awet yang tubik kot telah kot. Atas nu. Sikit tubik air. Mulai-mulai ada. Nak blokor bukit, tak blokor bukit, blokor jambu pun rembah juga awet. Habis kapung. Nak dulu kalau zina gini hotel bandar. Tahu masa kita cek-cek tu tahu lah. Akhir tu juga awal 80-an masa sekolah. Orang kata orang zina sangat di hotel. Nah, di hotel ni, hotel bandar. Lini habis kapung. Bawah suria, mulai ada. Dalam gedung. Atas suria. Sungguh. Nah, tengok dia elok sama. Elok sama. Pergi mari-mari. Mu mari ambil aku merata. Mu ambil aku atau. Pagi tu bik, petang tu bik, malam tu bik. Nak elok saja gitu. Kalau kita boleh, kita pun nak. Mana dia? Betul tak? Haji ke mana? Anak dara umur 16 ikut sama haji malam-malam ajak tubik dengan motosikal. Tak, 3-4 kali tubik jeng haji. Tubik kali pertama haji besar tu. Ngaji tak mek dah.
Tubik kali kedua dah maknanya nak semayang jangan tinggal. Nak tubik kali kelima je tak ingat pula bawa kondom. Memang punah. Memang punah. Saya cakap besar Nak memang berakhir, memang jadi begitu. Laki puang akhirnya dia jadi begitu. Dia jadilah persetubuhan. Jalan haram nama zina, jalan halal nama nikah. Saya cakap besar Siapa sini boleh duduk dengan ropa comel tak, malam-malam tiap-tiap hari boleh tubik 4 kali sehari boleh buat tubik, tapi dia boleh sabar. Syakak angan tengok kak tangan muka tak malu. Faham? Faham tak lagi? Sebab tu punah anak-anak muda kita. Siapa yang buat punah? Mak ayah buat punah. Jadi berzina habis. Apa pula mak ayah? Dah mak ayah tak? Betul tak? Kambing kalau gelak sikit tak balik, kita goreng cara lapu becek. Panggil Mina. Anak dok kambing. Nama Mina. Tak? Takut nyambil orang. Dan anak puan tak adik dah apa? Pukul 11 malam duk main pandang lagi. Pukul 12 malam ada di Cengring. Dah gitu teruk pun. Berkata Ibn al-Arabi dalam tafsir, bermula nama perempuan itu ialah Busrah. Lepas mula ni cerita ni. Nama Busrah. Maka berkata Nabi SAW kepada mereka itu, apa yang kamu dapati dalam kitab Taurat berkenaan hukum zina itu? Dan mubari ni nak minta aku beri hukuman. Dan ni ahli kitab, mu orang Yahudi ada kitab, Nabi Musa turun kitab, mu duk suruh sangat ikut Nabi Musa. Kitab Taurat kata guana dalam bab zina ni. Tujuan Nabi tanya ni bukanlah supaya nak mengikut. Nabi nak ikut, bila dia jawab gitu Nabi ikut. Bukan juga kerana Nabi ni tak tahu hukum. Cuma nak melazimkan bahawa mereka kena terimalah apa yang ada di dalam kitab mereka itu sendiri, sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran bagi umat-umat yang akan datang. Nabi tanya bukan kerana Nabi tak tahu hukum zina, Nabi tahu dah. Nabi tanya pula bukan kerana nak ikut jawapan yang telah diberi. Nabi cerak belaka dah. Nabi beritahu supaya nak khabar kepada manusia hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hudud. Tak usah pakai buah mulut orang, kena ikut kitab yang turun daripada langit. Ni sekarang ni pakat tolak hukum hudud. Kalau haji dengan haji-haji duduklah api neraka. Hajah dengan hajah pun celup tepung kau kat dia. Mu mustaq ke, mu mufti ke, mu qadi, mu ketua imam besar, mu ngaji mesin, ngaji pondok. Mu tak kira siapa pun, esko tak esko, presiden, josbuh ke, tolak hukum yang ada dalam Quran, balik awal, dulu kini selamanya. 4 kali sunat lagi tak jadi apa. Pasal hukum Quran. Jangan main-main. Hukum manusia boleh buat gunting. Boleh pindah. Dah kita dah lama dah duk pakai maknanya lapu isyarat ni dah. Merah berhenti, kuning berjaga-jaga, hijau jalan. Kita nak pindah colour lain boleh tak? Boleh Pasal apa boleh? Nak beri faham ni. Pasal undang-undang tu bukan hak dalam Quran. Hak kita buat sendiri. Bila hak kita fikir dengan kepala otak kita sendiri, kita boleh pindah. Tu orang Islam baru jadi orang reti, baru orang beriman biar reti. Hukum yang kita buat sendiri, kita boleh pindah. Hukum daripada Allah dan Rasul, tak usah tebang nak mengada-ngada. Kerah kemas sampai kiamat. Hukum kita buat sendiri ni. Tak ada masalah. Macam surah ni kita buat dah lama puas dah, kita naik tangga kuali kanan, kita buat tangga kuali kiri pula. Allah lagi tak ada sebut dalam Quran mesti tangga kuali kanan, mesti pintu kuali belakang. Tak ada masalah. Macam lapu wah dah lapu merah berhenti, kita buat lapu merah jalan blok. Weh ada masalah. Kuning berjaga-jaga, hijau tak ada, sakit mata tengok, biru jangan berhenti.
Boleh tukar, setuju belaka kabinet, tukar lah. Pasal apa boleh? Tuhan dah Allah. Doa. Bukan hukum agama. Hudud ni hukum agama. Siapa yang mengaku Islam, lepas tu dia kata tak boleh buat, kerana dia ni tak molek, batal Islam dia. Sama macam orang semayang, lepas tu dia pergi makan nasi, minum air. Batal semayang. Lepas tu kita kata batal Islam, ni nak marah. Bodoh punya orang. Dah mu semayang, lepas tu ketuk lepuk. Kita kata batal, ni nak marah, kita kata batal. Batal dah mu ketuk bodoh. Dia gitu. Biar reti sikit. Begitu juga kalau maknanya dah mu orang Islam, mu melafazkan ucapan yang membatalkan Islammu, kita kata batal Islam gini. Marah lu. Marah dia. Terima kasih kalau begitu, kita taubat kamu kata dah baru jadi orang. Jadi Nabi tanya ni benda dalam kitab Taurat bukan kerana Nabi tak tahu hukum. Nabi nak ajar kita bahawasanya hukum-hukum yang tertentu yang ada dalam kitab jangan tebang main. Jangan tebang nak pindah, jangan nak mandar-mandar. Dan Nabi nak mendirikan hujah bahawasanya mereka adalah umat yang suka menukar-nukar hukum. Kalau orang Yahudi yang bernabikan Musa alaihissalam nak menolak hukum hudud dalam kitab Taurat, masuk api neraka, maka umat Islam akhir zaman ni tolak hukum hudud dalam Quran, masuk dua ni. Masuk surga tak? Masuk neraka. Faham baik, tak kira siapa-siapa. Politik tu hal politik. Agama jangan main-main. Mu dalam bab ni, mu tak apa, aku bab orang keris, aku orang hijau, aku orang biru, tu kepandamu. Bak nak cari makan setara. Tapi dalam bak hukum Quran, jangan main-main. Aku kena ikut Quran. Aku kena ikut sunnah. Siapa-siapa pun kalau lain pada sunnah, walaupun pemimpin yang paling besar, aku tak mau ikut. Pasal pelik pada sunnah. Dalam bak cari makan, aku carilah dengarmu. Dalam bak mu terjun dalam lubang bewok, aku tak mau masuk. Leni duruk belaka. Nak makan punya pasal. Boleh mata cakur sutih, suka sangat. Pada pergi dengar. Mu mana dengar nak tak? Betul lah, nak. Jangan pergi surah tu. Tak pergi surah. Boleh hulu cakur, mata tak boleh pergi. Dah mata bila? Mata pangguli. Dah sini hulu saja nak mana? Katok kepala mulu. Siapa gitu semua. Maka menjawab oleh mereka itu, kami bukakan keaiban mereka itu dan kami pukul akan mereka itu. Yakni tiada kami dapati dalam Taurat itu hukum rejam. Kata puak-puak kepala pengat, puak-puak Yahudi yang mari ni, bila Nabi kata dalam kitab Taurat hukum mana? Nabi nak kena tu. Dalam Taurat dia jawab lain. Dia kata Taurat tak ada rejam-rejam. Dalam Taurat kata berarok gitulah. Coteng muka dengan arang awak raung. Tak daripada bala polis surah ni, siapa pasok kat asal minggu tu, pusing balik kot dewan. Habis lah balik rumah. Reka macam ni. Dina 500 riyal. Keluar 150. Pelik-pelik aku ambil dua ni. Reka hak benda ada hudud, kita reka hak lain, maka kita adalah orang zalim. Orang zalim. Jadi celup tepung akhirat lagi. Duduk dalam kuali api neraka. Tak kira mu siapa-siapa. Kalau dengan bapak masjid tolak Quran, Tuhan selah lah api neraka. Dah kalau pok-pok orang dekat buruk, tak? Bih lagi. Tak ada malu sikit. Keturunan bangsawan Abu Lahab, Abu Jahal, Quraisy keturunan Tok Said, putih lepuk tumit merah. Jangan main Abu Lahab. Hebat keturunan Rasulullah, tapi tolak Islam, duduk dalam api. Dan kalau kita buat adik dalam Islam, tak ada kena-kena pula dengan Nabi, dengan lanung ada kena seorang dua. Faham tak? Lagi pula nyerubuh dalam api. Tak ada kira siapa-siapa. Raja ni selalu. Presiden ni selalu. Seluruh dunia wajib menjalankan hukum Quran. Sama ada mu kaum ini, mu Amerika, mu Jepun, mu Rusia, mu Perancis, mu Malaysia, mu Batok, mu Hadari, mu apa,
mu kena tunduk pada kerajaan Allah. Tak kira siapa-siapa, kerana hudud bukan untuk orang yang nama Islam, untuk seluruh umat manusia. Nah, maka berkata Abdullah bin Salam jawab. Abdullah bin Salam ni dia orang Israel lah. Dia orang Bani Israel. Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia daripada keturunan Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Zaman Nabi masuk Islam. Sasilah dia siapa ke pada Nabi Yusuf. Hebat sasilah dia. Siapa ke Nabi Yusuf? Kita je kita hitung sasilah kita. Ni oleh siapa kaya ping. Ni dah orang oleh ada pak 2 buku dah sekarang. Orang lebih-lebih tengoklah nak banding dengan kita, tak ada lebih dah kita ni. Hang ni akhir zaman tu hang lebih dunia. Akhirat tak ada lebih kita. Dunia dia beri lebih. Kereta lebih, rumah lebih, apa semua, tekan suih lebih api selalu. Nak banding dengan zaman tu penali itu, Allah cari dengan lemak-lemak ni. Nak bubuh kain bubuk, nak katak batu baru nyala api. Dan 5 juzuk baru tidur. Klik api. Nak 5 juzuk orang zaman tu penali. Orang cerita lah di Kelantan, Terengganu. Zaman tu. Zaman Haji dia amal limbung itu 5 juzuk, 4 juzuk malam-malam ngaji Quran. Api geruk nyuk 4 juzuk. Kita teram-teram api. Juzuk pun dah habis setahun. Bukan kata nak malam. Setahun dah habis juzuk. Cerah menegang dalam garis kereta pun ada api. Dalam bilik air 2 api. Banyaknya api. Luar api, dalam api. Terlampau cerah, tak jumpa Quran. Jumpa sahabat mu. 3 juzuk umur habis kat khabar. Ini orang lebih ni. Nabi pernah menyaksikan dia ini dalam syurga. Rabbi Abdullah bin Salam masuk syurga. Abdullah bin Salam masuk di dalam syurga. Wafat pada tahun 43 Hijriah. Tetapi didengarkan perkataan orang-orang Yahudi itu telah berdusta oleh kamu sekalian. Katanya Abdullah bin Salam, pok anak-anak dia ke? Tapi dah cakap nawak. Dia tak kroni dia. Kita kroni. Kita kalau anak-anak kita buat salah, kita buat dok je lah. Buat lenggak gitu lah. Tangan kuah-kuah suruh balik. Gitu lah. Tak lah abang sama sendiri. Kalau anak-anak orang baru kita serang bitai. Siap dengan sisi-sisi lengang ni. Kalau anak-anak kita, buat dok gitu lah. Dia panggil pok-pok ni asabiyah. Melayu dia asabiyah. Laisa minna man apa benda ni mata 'alal asabiyah. Bukan di kalangan aku mereka yang mati atas dasar asabiyah. Bukan. Asabiyah ni benda ya Rasulullah, antu'ina qaumakum 'ala zulmihim. Bahawa kau tolong akan anak beranakmu atas perkara salah. Benda salah mu tolong juga. Mu menyebelahi juga. Ada leh. Sesungguhnya sabit di dalam kitab Taurat itu hukum rejam atas yang berzina. Maka dibawa datang oleh kamu akan dia kemana. Nabi kata dalam kitab Taurat hukuman rejam sampai mati. Mu kata sini hukuman bergaruk gitu je. Ya kedok ke mu ni? Bukan Nabi kata Abdullah bin Salam. Dalam kitab Taurat hukum rejam. Mu kata tak ada hukum rejam. Wak mari sini kitab Taurat. Abdullah bin Salam kata, orang memang nak marah Abdullah bin Salam. Anak beranak orang nak marah. Pasal apa pecah bu? Tidak kira masuk belah kebenaran. Maka bawa datang oleh mereka itu akan kitab Taurat. Maka membuka oleh mereka itu akan kitab Taurat. Maka tiba-tiba meletakkan oleh seorang daripada mereka itu akan tangannya ke atas ayat berkenaan hukum rejam supaya terlindung ia ayat itu. Yang letak tangan ni Abdullah bin Suraya. Dia ni memang paling tengah kaki lebong pok-pok Yahudi Bani Khaybar. Dia letak tangan. Tamu yang nampak ayat. Tamui sahabat-sahabat orang lain nampak ayat, tutup ke tangan. Abdullah bin Salam anda kitab Taurat. Dia boleh baca. Nabi tak boleh baca, Nabi ummi. Tapi Nabi reti belaka. Kitab mana-mana dia reti belaka. Lepas tu dia tak payah baca. Dia baca dengan hatinya saja.
Jadi dia yang letak tangan supaya orang tak nampak. Macam learning lah, sembunyi hukum. Zaman dulu pakai letak tangan. Zaman learning ngajar tak khabar hukum. Nah, kalau khabar kan orang tak boleh ngajar mampu pula 35 riyal. Tak boleh kong. Dia pakai 3 kong. Kalau orang mari bih pada 15 orang dia tanda. Saleh, pak mak, pak ni, pak tung, pak we, pak ni. 15. Boleh bici. Start pelawak 30 riyal boleh. Kalau cak ayam, cak naga 60. Tak apa, tak ada masalah. Boleh beri bantuan gitu. Ulama-ulama kata harus beri bantuan kepada guru-guru agama. Tapi bila hukum yang sebenar tak boleh khabar, kerana nak jaga bantuan tu supaya boleh duit allowance, hak tu salah. Sebab tu dalam bidang agama nak bahan gaji tak ada masalah. Mufti boleh gaji halal, Tok Imam boleh ambil gaji, Tok Bila boleh ambil gaji, orang ngajar Quran boleh ambil gaji, boleh. Ni pandangan jumhur ulama. Tapi ingat, jangan sembunyi hukum Allah, kerana mu telah ambil gaji daripada pekerjaanmu menyampaikan agama. Kalau mu sayang pada gaji, mu sembunyikan hukum kerana nak jaga gaji, maka jual ayat Quran. Situ bawa panggil jual ayat Quran, bukan semata-mata ambil gaji. Dan nak khabar kepada kita, kalau kita balas satu-satu hukum, maka baliklah kepada Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, kata Allah. Kalau kamu duk balas, puak ni kata ni hudud hak reka sendiri. Puak ni kata tak, ni hudud ayat Quran ni. Tak, mereka diri dia tok guru buat reka sendiri nawak je. Ni kata tak, ni betul. Balas tak sudah. Mari buka Quran belaka. Nampak? Buka Quran. Tak ambung buka Quran, terang-terang dah salah. Lepas tu sekarang kita ajak golongan-golongan pemerintah supaya duduk satu meja. Kita tengok satu demi satu ayat Quran yang mengharamkan riba, yang mengharamkan arak judi, yang mewajibkan hukum potong tangan pencuri dan rejam penzina. Hadis-hadis tentang hukum maknanya membenarkan kedai-kedai arak dan sebagainya. Mari duduk semeja, kita pakat baca, kita pakat ikut. Kita pakat buanglah parti buh tepi dulu. Buang hak puak-puak buh tepi. Hak mana hadis kata, mana Quran kata, pakat ikut. Tambah. Tahu dah kalau pergi, Allah selalu. Ni terang jelas. Golongan ini, dalam bab ini adalah golongan yang salah. Maka orang salah, kita tak mau ikut. Bukan dengan sebab parti, bukan dengan sebab warna, kerana salah mengikut syarak. Hak kita pun, hak jemaah kita pun, hak sokong ulama pun, bab lain. Kalau salah, kita tak ikut juga. Molek dah dalam bab beri hari raya, beri sokongan kepada ulama, beri sokongan kepada jemaah yang menegakkan hudud. Tapi mu dalam bab membalah dengan mak saudara mu, hak tanah ni aku dah masuk belah mu. Sebab apa? Quran kata pilih ke mak saudara mu. Mu tak ada kena mengena dengan anak saudara. Walaupun mu tua cawangan, mu tua muda, aku haram masuk belah mu. Kita kena ingat baik. Baru juruh kita. Jangan halik demo tu je. Kita nak katak dengan tukung, kepala kita main nak susuk kepala tak mau. Hak salah, tetap salah. Dia gitu. Baru juruh. Bila kita benar lagu tu, baru Tuhan beri kepertolongan. Nak menang dengan amal kita, boleh menang tak? Menang. Dera kalau ada kita. Menujuk daripada Bukit Sawa itu nak sampai sini dari Aceh tadi, sampai nak ke Mutbah tengok dera. Allah dah kita. Menang dengan pertolongan. Pertolongan Tuhan nak beri gua ni kalau kita ada lagi ketidakjujuran. Pada setengah tepat. Dalam bab hudud tu dah kita sokong hudud. Dalam bab lain, dalam bab anak-anak, dalam bab bagi sedekah, dalam bab balas dengan jiran, kita zalim, kita doktor, kita karuk. Dia tak pakai anguh. Tiap-tiap apa juga dihitung. Walau misqala zarrah, sekalipun besar semut membuat salah, tetap salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan pertolongan Allah, bersihkan jemaah kita. Bermula daripada waqaddimu li anfusikum. Masing-masing diri bersih. Tujuan kita ni perjuangan bukan kerana tok guru, bukan kerana pimpinan, bukan kerana parti, bukan kerana sakit hati,
Tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, semayang aku, semulai aku, haji aku, puasa aku, baca Quran aku, mengaji aku, tok imam aku bangku aku, hidup aku, dunia aku ni, perjuangan aku begitu gini, mati aku pun lillah, kerana Allah semata-mata, la siwahu, bukan untuk lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar lillah, kalau kita sikit pun Tuhan akan beri kemenangan kepada kita. Faham lagi? Maka membuka oleh mereka itu akan dia kitab Taurat. Maka tiba-tiba meletak oleh salah seorang tiba-tiba tu bulan depan kita sambung atas sikit. Kita ulang balik. Maka berkata Abdullah bin Salam, start kat tu atas balik. Kita ada banyak soalan. Telah kerajaan Hadari memerintah Terengganu. Orang kata Terengganu telah berzaman wujud, iaitu Terengganu Darul Iman telah dikuburkan, diganti dengan Islam Hadari Terengganu Bestari. Jadi tak ada nama beriman, bubuh nama Bestari pula dah. Hadari ni majulah. Maju kan ni, main dulu kita rumah buruk semua. Maju pokok dia 5-16 orang. Nak apa boleh buat rumah berjuta-juta, siapa yang maju? Tak, kontraktor besar yang maju. Kita tak maju. Jangan jadilah kita ni jadi bodoh. InsyaAllah tahun ni 2008 jadi orang cerdik pula. Tak, jadi orang cerdik aja. Jadilah, berhentilah jadi orang bodoh. Diperbodoh-bodohkan. Tak, dalam jalan tu berlubang-lubang, dia mari keping cerita pembangunan, kita pun hanggup belaka meneleh heliu. Kita dia balik, kita tengok jalan berlubang pula. Mana jadi tak berhenti nak mikir gitu. Tak ada nama Terengganu Darul Iman, Terengganu Bestari. Bestarinya, bestnya tari menari. Itu menari semua. Tak. Bila kerajaan BN kembali perintah Terengganu tahun 2004, pemimpin Islam Hadari telah mewar-warkan Terengganu akan saksi pemwenang yang tidak pernah terlintas di fikiran dan tidak pernah dipandang oleh mata mereka. Dilaksanakan negeri Terengganu itu sungguh learning. 21 buah replika masjid dan bangunan bersejarah telah didirikan di Pulau Wangman, memakan ruang rakyat sebanyak 250 juta. Tak termasuk 6 juta untuk puak-puak tu berhabis semasa round dunia cari bahan-bahan. 600 ribu lagi habis dibelanjakan untuk mengadakan maksiat besar-besaran siang dan malam selama 9 hari, mula 1 hingga 9 hari bulan 2, kerana persemian terhadap replika masjid tersebut, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adakah patut masjid Allah yang dimuliakan diperlakukan dengan sedemikian rupa? Baik. Sekarang ni hak dah sibuk dah ni di Pulau Wamang 250 juta tu maknanya angka rasmi yang keluar dalam paper 250 juta. 250 juta ni telah dibazirkan untuk buat replika. Nampak replika ni bukan masjid sungguh. Buat cek ni ada besar garis kereta sesa masjid. Ada besar garis kereta, kalau nak semayang boleh 2 orang. Tu imam makmum tikus 4 ekor muat. Faham? Harga daripada 3-4 juta sebuah. Kalau maknanya kalau digunakan 250 juta ni buat jalan-jalan betul dengan lampu, menerangkan lampu-lampu di Keluberang, di Kenyir, di apa benda ni, belah-belah Pedah, hak tu lagi baik pada orang kampung. Hak tu sepatutnya. Tu baru panggil kemajuan yang sebenar dibawa oleh rakyat, dibawa oleh kerajaan. Ni dihabiskan atas nama projek. Projek pula mu cari mu tu nak juta, aku hitung 3 juta. Tak, kita telenggok-lenggok tengok saja. Nak masuk tak boleh, pas tak ada. Kena berjalan kaki daripada luar 3-4 batu. Kelek anak pula. Benda tak siap pun macam mana? Ni semua ni kali kita nak kira pembaziran semata-mata. Nak bazir duit siapa? Duit kita, bukan duit kerajaan, duit kita. Kalau duit UMNO tak ada masalah, tu duit dia. Tapi duit kita. Nak ambil balik hak hilang 250 juta tu, naik harga ni kau naik semua. Kita ni jadi tak boleh nak mikir langsung. Padahal makan nasi. Bukan makan meh, bukan makan rupu, bukan orang ceruk, bukan makan inyong muda macam beruk atas nunggu. Orang tapi tak berhenti nak mikir, bodoh pada kambing, bodoh pada beruk. Dihabiskan ratus juta. Hak ni ratus juta, hak tu ratus juta. Stadion pula ratus juta. Kita boleh masuk? Tak boleh masuk.
Mereka ni hamba dulu lagi. Dah boleh masuk, bukan hak kita. Untuk buat pameran saja, untuk didapatkan projek, gitu bini. Mu lepas babak, aku lepas 2-3 beranak, mu lepas 3 hotel kereta, kita tetap dalam keadaan tertipu. Tapi nak awak gua ni, kita yang buat diri kita sendiri. Kita diri kita sendiri bodoh. Dewi 10 riyal, 15 riyal budak-budak, khabar juga tiang api, bangkareng, mampu keras terus. Potong, hontok, otok, tobik mata, bangkareng, kabak ke pokok buluh, nak lepek. Dia kena dok muka kita. Lalu saja, letak situ 20 juta, letak sini 2 juta. Menenggak. Bila lagi kita nak jadi cerdik? Nak jadi cerdik lah pula. Jadi cadangan kerajaan untuk menurunkan harga petrol boleh menyebabkan negara ini menjadi muflis. Adakah adil untuk mengatakan bahawa parti Barisan Rakyat Mayoritas Negara akan jadi bankrupt muflis kerana nak turun harga minyak? Sedangkan kerajaan BN kalau menang pilihan raya akan tetap naik harga minyak. Baik, masalah ni bila maknanya apa yang telah dijanjikan oleh Barisan Alternatif apabila rakyat memilih kerajaan pembangkang, janji yang diberi iaitu menurunkan harga minyak. Harga minyak ni memang penting sebab bila dia turun, habis barang lain turun. Bawang, lada, ikan turun belaka. Minyaknya pun turun pasal hal pengangkutan ni, minyak kenderaan. Bila pengangkutan tu naik harga, kena naik habislah benda lain. Ada ke benda sabar nak naik harga petrol, harga diesel, lepas tu harga barang-barang lori, upah lori tak boleh naik. Mesti kena naik. Dah harga minyak naik. Jadi diturunkan yang paling penting harga minyak diesel, harga minyak petrol untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Dia pula jawab dalam TV, kalau beri turun minyak, bankrupt negara. Belawak bankrupt negara. Kita adalah negeri yang banyak mengeluarkan minyak. Puluhan telaga minyak ada di sana di luar Pantai Terengganu. Puluh setelaga minyak aja. Kalau sembuh tahu Bukit Bading terlang minyak. Banyaknya minyak. Tapi diperbodoh-bodohkan. Jadi orang bodoh, jadi orang cerdik dah pula kita begini. Jadilah negeri-negeri yang ada minyak macam negara lain, semua negeri yang ada minyak, semua beri kesenangan kepada rakyat. Negeri yang keluar minyak tak kena road tax. Negeri yang ada minyak di luar negara tak dibuat jalan tak ada tu. Negeri yang ada minyak tidak dikenakan cukai itu. Negeri yang ada minyak jual minyak murah dalam negara. Kita seorang dalam dunia, segi ada segi sama dengan Malaysia, planet of the eight. Kalau ada minyak mahal pada negeri yang tak ada minyak. Ini semua ni penipuan semata-mata. Tidak akan muflis dengan mana menurunkan harga minyak, bahkan turun keberkatan daripada langit kerana kerajaan membuat kebajikan pada rakyat. Tidak akan jadi muflis sebuah negara yang buat kebajikan pada rakyat. Muflis ni dengan dihabiskan wang tak tentu pasal, kapal layar 200 juta, wak replika 250 juta, tembok bunga api kat 100 juta, habis licin. Hak itulah yang menyebabkan muflis. Tak lama lagi kalau kita lock juga, memang kita orang gadar. Huk pula bidung belaka. Dalam edisi siasah, Dr. Mahathir menyeru rakyat supaya menolak BN dalam pilihan raya ke-12 akan datang kerana pelbagai penyimpangan yang timbul. Banyak sangat dah. Dr. Mahathir apa kali ikan bodoh. Dah tapi nak kata gua ni. Ya ni. Biar kotak ada tau. Biar kotak suruh kepala rendang lapar yang bodoh rendang. Rakyat ni tak tahu mana. Tak tahu taraf fikiran dia lagu mana. Makcik nak air kotak. Boleh? Buang kain tinggal orang dalam je. Joget makcik. Jangan main. Orang Melayu. Bodoh je orang Melayu ni. Jangan marah. Nak buat mana? Bodoh sungguh. Tak cerdik langsung. Tak macam orang Filipina, macam orang Singapura, macam orang Thailand cerdik kok. Tak. Bodoh-bodoh sangat. Mari joget lepas tu orang pergi. Kita tengok orang main kampung Hadari. Duduk dana ni, duduk kenyai. Tengok juga. Tengok. Di rumah dia tu tak pergi orang ngajar kat rumah. Nak betul akidah apa yang ada? Bodoh. Nak masuk pak batu jalan kaki dukung anak. Anak pula lengah pula mak, anak pula dukung mak. Tak boleh masuk dalam. Yang boleh masuk orang sosok belaka. Hak kereta sosok. Rung akak gig. Kita rakyat jelata tengok ni nitik dia. Jalan kaki pak batu, tubik pak batu, lapar batu. Sama dengan kol berang jalan siapa tak sikit pada haji. Bodoh ke cerdik. Kata bodoh, kata cerdik lah pula.
Apa pendapat berkenaan makmum yang bawa telefon dah berbunyi ketika sedang solat? Batulah masalah berbunyi sedang solat ni makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau kita tahu dah memang lagu tu mengganggu orang, kita sengaja buat bunyi juga, hukumnya haram. Hukumnya haram. Batulah sebaik-baiknya buat dak bersuara. Bawa tak ada masalah. Dia menjadi keperluan akhir zaman. Kita penting juga tengah semayang, lepas semayang tak payah balik. Nak ada hal mustahak. Tapi ingatlah, waktu banyak sekali di surah di masjid ditulis itu, matikan telefon bimbit. Dia nak semayang kan? Jangan buat bunyi lagu tu. Pendapat berkenaan mereka yang memakai kopiah tapi rambut harapan keluar, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak pakai rambut keluar ke rambut masuk dalam, tak ada masalah. Pakai kopiah ni dikira satu sunnah Nabi SAW. Menampakkan dahi ni, katanya ulama-ulama, menampakkan rambut ada setengah dari tanda tawaduk. Sebab tu setengah-setengah orang di Sudan, dia pakai serban, dia pakai gitu. Rambut dia tu big gini. Dia rambut. Dia pakai serban besar tapi tu big belaka rambut gini. Tidak sama dengan pokok kotar, pokok Yamang dia pakai serban atas dahi. Tak apa rambut. Buat tak ada gitu. Nak semayang dia akak gitu pula. Nak semayang. Kalau pokok Sudang dia semayang gini dah. Memang nampak kepala gini. Pokok Iran nampak kepala dah ni. Tidak akal gini macam kita. Kita pakai gini kan. Haji baru balik Mekah. Kilas kali hitam kilas terbang gitu lah. Begak tu. Ada salah pandang dapat rambut-rambut ni. Yang tak boleh tu beg ekor kat belakang. Pakai ekor, pakai subang. Apa beza antara pakai songkok dan kopiah? Mana satulah afdal dan sunnah nabinya iaitu pakai songkok atau pakai serban. Qalang surah dan imamah. Hak lain bukan sunnah. Pakai kopi harus, pakai songkok harus. Tapi kalau musuh-musuh Islam, orang jahat, orang apa suka pakai songkok pesen gitu, kita jangan tiru songkok gitu. Kerana Nabi marah tiru. Kalau ustaz-ustaz pula tak layak pakai lah. Ustaz-ustaz, orang kerja bagian agama, bagian imam, tak boleh lah pakai sokok. Kerana dia kerja bagian agama. Nak pakai sokok ni, gawat takbir, gawat bank boleh pakai sokok. Pakai sokok hitam, baju kuk. Sabah lah dia. Ni tu imam ustaz pakai sokok. Muka jadi macam gekek, macam tikus jadi muka ustaz. Dah sokok tinggi. Ni karut belakang, kabar lah. Kan adab-adab seorang mu'alim, seorang orang mengajar agama. Baju kena pakai baju guan ni. Dia ada adab dia, ni pong ni. Tak boleh ikut anda. Kata kau anda tak boleh. Main kau anda tak jadi kerja. Tak percaya suruh terapik. Kita buat baru lagi. Faham nak? Boleh mengata tiano, terapik akan teratik. Baju hilang. Tengok kerja dok lepis sejuk ni. Faham? Dok dah 1 kilometer berhenti. Sejuk. Tak boleh. Dia kena perhati orang. Hak dia molek juga. Pakaian dia kena ada ini. Pong. Bila berlaku kematian amalan buat makan 40 hari 1 hari, biasa lakukan. Apakah amalan ini wajib lakukan? Apakah hukumnya? Amalan ini bid'ah semata-mata. Kalau kita buat saja-saja kita nak buat, bukan kerana kita ikut ini adalah sunat, ini adalah mesti, tak ada salah. Tapi kalau kita fikir ini adalah kemestian, ia kewajipan, itulah ajaran salah kita pegang. Kerana ini bukan daripada sunnah. Cuma kita rasa kita nak buat, panggil orang tolong baca Quran, tolong apa, ulama kata boleh hadiah Quran pada orang yang telah mati, kita beri makan. Bukan atas dasar 1 hari, lepas tu jangan buat 1 hari. 64 hari ada biti, sikit nak buat makan, panggil orang buat makan. Minta tolong baca Quran, tahlil lebih kurang. Jangan pakai 40, jangan pakai 100. Jadi adab dah, yang tidak ada pun di dalam hadis. Fatwa ASB, ASN 2-3 hari ni jadi boleh pula. Jadi kita kabur sama ada. Mungkin dia boleh pula tu. Dia ada helm dia kadang-kadang. Mungkin kan ni saya dah pun tak tengok lagi, tak cek lagi. Memang ada fatwa ada hak terbaru kata harus pula. Mungkin kadang. Kalau antara dua. Yang pertama memang benda-benda saluran-saluran muamalat dia hak haram dengan sistem riba tu dia berhenti. Di fatwa balik jadi harus. Adapun maknanya saham dia dengan syarikat-syarikat yang haram, dia jual segala saham dia jadi halal balik dah ASB. Itu satu cara. Yang kedua, kerana masalah sanilah nak jaga golongan-golongan yang tertentu. Biasalah tukang fatwa ni lagu mana sangat. Hukum tapal gambar ulama dalam rumah tapi bukan ulama hadari, minta penjelasan. Mungkin nak ketik saja ni. Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang bergantung gambar dalam rumah. Habak dalam rumah ni lah, kerana hadis ni lah.
Hadis tentang tak masuk malaikat rahmat dalam rumah yang digantung gambar yang bernyawa. Baik. Jumhur ulama mengatakan gambar yang bernyawa tidak boleh digantung dalam rumah. Sebahagian daripada ulama mengatakan dibolehkan gambar-gambar orang soleh, gambar-gambar manusia tapi mengingatkan kepada akhirat. Termasuk gambar-gambar ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin yang adil di dalam negara. Dibolehkan. Ini setengah daripada pendapat ulama. Walaupun tidak ramai, tapi juga ada pendapat ulama. Orang yang nak gantung gambar Tok Guru, gambar ulama, gambar menteri besar pun boleh. Syaratnya adil kepada rakyat, boleh gantung untuk memberi peringatan, mengingatkan kita tentang keadilan dia kepada orang ramai. Tapi taklidlah pendapat tu. Dasar balah dalam bab ni. Gambar-gambar penyanyi, gambar pelakon, gambar apa tak boleh. Gambar tak ada kena-mengena dalam nak memberi kebaikan pada masyarakat tak boleh. Tu buang. Hukum tanpa ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran dalam rumah tak ada masalah, dibolehkan. Kerana pernah zaman sahabat Nabi SAW menulis ayat Quran pada dinding rumah. Zaman dulu pakai tulis. Zaman kita maju, tak nak tulis. Zaman maju, dia pakai cetok. Tulis. Cetok, gantung. Bola frame, molek-molek. Tak ada masalah. Kena jaga saja bila kita gantung ayat Quran. Sebuah rumah jadi markah, tempat dan juga tempat beribadat. Jadi markas dan juga tempat ibadat. Fungsinya seperti surau, namun telah dijual, dijadikan tempat tinggal. Apakah boleh tindakan tersebut? Minta jelaskan. Kalau kita rumah tu kita buat tempat semayang, tapi dia tak niat jadi masjid, nak buat tempat semayang. Kalau buat kerja-kerja ni semayang moh ni ada gitu ni naik atas ni moh ni semayang, buat tempat lah semayang situ, maka hukumnya boleh jual. Boleh jual. Tak ada masalah. Tak boleh surat. Surat ni tempat semayang yang khas dah. Saya dikelirukan dengan pahaman salafi mendakwa mereka benar kerana mengamalkan Quran dan Sunnah serta menidakkan politik. Di mana wujud pahaman ini? Jadi mazhab manakah mereka berpegang? Minta penjelasan. Kita cerita reka-reka. Pahaman-pahaman ini bukanlah pahaman-pahaman yang benar sebenarnya. Hak ngaku salafi ni sebenarnya golongan-golongan yang tidak benar sebenarnya. Yang kata tolak pandangan ulama, kita kena terus kepada Quran dan hadis, semua nawak belaka kerana kita dah rojok kitab merojokkan dia, semua ada tempat rojoknya ulama-ulama belaka. Cuma kita dia kata tak boleh ikut ulama, kena ikut Rasulullah. Dia tak apa ikut ulama. Bila kita kata Nawawi telah berkata, Imam Syafi'i telah berkata, dia kata tu manusia dah sunyi pada salah, kita kena ikut Nabi. Manusia dah salah, tu dia ikut Nabi. Kata sahaja. Rojokan dia semua ulama belaka. Ulama yang cenderung belah dia. Jadi tak betul juga. Hanya sedap pada perkataan, tetapi maksudnya tidak sebagaimana rupa. Macam Baba Maru kecoh hari itu. Seorang mufti muda yang sibuk masalah khilafiyah. Haram dan bid'ah dalalah, mengadakan majlis tahlil. Sekarang dia jadi tak sah tahlil pula. Dia tak sah tahlil. Daripada dia duk mengaku dia sunnah, orang lain tak ikut sunnah. Mazhab Syafi'i, rakyat Malaysia duk ikut mazhab Syafi'i. Pokok dia salafi ikut sunnah. Ikut sunnah. Dulu dia pakai serban, sekarang sokok tinggi. Dulu pakai jubah, sekarang pakai nektar tali lembu duduk dalam kandang. Kut sunnah, kut mana? Kalau mung sunnah, daripada serban hak 3 hasta jadi 8 hasta, dari 8 hasta 20 hasta, baru kau kuat sunnah. Sekarang cari makan dengan jadi memberi fatwa-fatwa yang mengarut masalah khilafiyah. Tak fatwa masalah haramnya buat kilang judi, kilang arak dan sebagainya. Tak fatwa pun tentang isteri-isteri pemimpin mendedahkan aurat di khalayak ramai. Tak berani nak fatwa tu. Jelas puak-puak ini hanyalah bermain-main dengan ayat Quran dan Sunnah untuk mencari habuan dunia. Jangan kita terpedaya. Seorang pekerja bawah kerajaan negeri minta akad sumpah akan beri kerjasama kepada UMNO walaupun akan bekerja sama dengan UMNO dengan lapas wallahi wa billahi wa tallahi, sedangkan dalam hatinya tidak rela melebatkan diri dalam UMNO. Minta penjelasan. Barang siapa yang telah bersumpah untuk buat perkara maksiat, wajib melawan sumpah. Kalau diturutkan juga sumpah itu berdosa besar di sisi Allah. Sumpah ini wajib kita tunai, nazar ini wajib kita tunai, nazar yang harus pada syarak sahaja. Nazar yang haram pada syarak, haram kita tunai. Wajib kita kena langgar sumpah, wajib kita kena kehir biar berlainan daripada sumpah. Faham lagi? Ada kata tak ni dah sumpah dah nak buat ni. Tak boleh. Sumpah itu sumpah yang haram, sumpah maksiat. Wajib hukumnya kita membatalkan sumpah itu. Faham? Jawab gua ni beri makan 10 orang miskin. Langgar sumpah. Kata setengah ulama. Tak payah. Pasal sumpah maksiat, tak payah bayar kafarah sumpah. Dia gitu. Seorang pelajar sekolah rendah ingin lihat dirinya dalam permainan dan pertandingan muzik, ingin libat diri dalam permainan dan pertandingan muzik. Apakah hukumnya?
Tengok keadaan lah muzik lagu mana yang nak cerita tu. Kalau puak Kopang, Bukit Bading, tak ada masalah. Puak Rebana Ubi, Bukit Limam, tak ada masalah. Jangan masuk orkestra tu dah lah. Jenis muzik yang mengasyikkan, akhirnya kita leka dalam muzik, walaupun setengah ulama mengatakan hukumnya masih lagi harus, tapi membawa kepada kelekaan semata-mata. Dalam keadaan kita yang telah pun begitu leka, menyertai pula muzik-muzik seperti ini, modal tak macam mana, tak gagah ilmu, tak mana ilmu agama, hanyut dengan muzik-muzik pula. Jadi syaduz zara'i kita haramkan dulu kumpulan-kumpulan muzik seperti ini. Apakah cara untuk tambah pengetahuan agama? Kalau baca buku agama tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Memang benar ini perkataan ulama-ulama. La man akhadhal uluma bi ghairi syaikin fasyaitanu syaikuhu. Barang siapa yang mengambil ilmu tanpa guru, maka syaitanlah menjadi tok gurunya. Apa maksud? Maksudnya begini. Ilmu yang belum kita pelajari, kita hanya terus berpandukan buku, itulah syaitan yang menjadi guru. Memang salah ilmu kita. Tapi kalau kita telah mendalam, kita belajar ilmu tu, katakanlah kita tidak ni duduk ngaji sangat, tak ilmu apa benda ni, ilmu fiqh umpamanya, ilmu bab semayang, duduk ngaji 2-3 malam dalam nada kitab, dalam masa yang sama kita pun beli buku-buku untuk tambah pengetahuan tentang hal semayang. Itu dibenarkan oleh syarak, kerana kita ada tempat mengaji, kita ada tempat sandaran. Yang tak boleh, tak ada guru langsung, pakai beli kitab saja. Tak usah kata bab semayang, tak usah kata bab akidah. Kalau bab pasang maknanya enjing motosikal pun memang tak jadi. Kita tak pernah buka enjing motosikal, kita tak kenal pelayan dengan tukuk, sekolah bunga kita kata gastung. Kita tak kenal lagi. Kita beli buku bab pasang enjing motor, kita pun pasang, jadi ya enjing. Memang tak jadi enjing, jadi mesinnya. Banyak lagi ni. Apakah yang dimasukkan kepimpinan dalam solat? Adakah ia lebih memberi kesan terhadap individu atau pada jemaah? Minta jelaskan masalah kepimpinan dalam solat. Solat berjemaah bila solat berjemaah ini sebenarnya memberi kebaikan dan impak yang didapati, sebenarnya dia tidaklah mesti kepada individu atau pada jemaah, tapi kesannya kadang-kadang kepada individu, kadang-kadang kepada jemaah. Tetapi agama Islam, agama jemaah, agama ramai, agama duduk seorang, maka dilatih dengan solat jemaah, latih dengan kepimpinan, iaitu pemimpin pun ada kesan, iaitu dia tak boleh menambah-nambah apa rukun di dalam semayang, kerana tambahan itu tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun maknanya para makmum setuju belaka, haram tu imam ni dia nak tambah semayang zuhur 5 rakaat kerana nak tunjuk lebih tawaduk kepada Allah, tak boleh. Maka pimpinan luar daripada itu, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, jangan memandang-mandang dalam hukum Allah SWT. Walaupun rakyat memberi sokongan, ingat sokongan itu membawa rebah semata-mata. Begitu juga kita, bila mana pemimpin yang ada di dalam solat, kita duduk jadi makmum di belakang, dia buat betul kena yang Nabi semayang, kita wajib kena ikut. Bahkan sujud sahwi yang kita tak lupa, tok imam saja lupa, tapi sujud sahwi ini disuruh oleh Nabi, wajib juga makmum kena ikut sujud sahwi. Sebab begitulah ajarannya tentang kepimpinan, wajib taat pada pemimpin. Tapi ingat, kita sebagai makmum, kalau tok imam tak naik rakaat yang keempat, bahan tayat akhir dah rakaat 3 mayang sok, mesti kita kena tegar, subhanallah, subhanallah. Dia tak mau naik juga, kita pun niat mufarakah. Sekarang di luar sana kepimpinan yang ada buat salah di dalam pemerintahan negara, wajiblah rakyat kena tegar, kena pesan, kena nasihat. Tiba-tiba tegar pun dia lawan, tak mau ikut juga, nak buat apa punah, maka kita niat mufarakah. Niat mufarakah lagu mana? Kita latih tu imam lain pula. Degil juga dia naik atas jadah bila orang qamat, kita berkah tahuk dalam kolah tu imam tu. Pasal apa? Pelik daripada hak asal dah yang disuruh. Ada kala yang kita boleh bertahan, ada kalanya jangan bertahan. Bahkan kita kena terajang tu imam tu biar jatuh menyembah kotika. Kalau setakat tu imam baca panjang, kita kena sabar. Tu imam wirid lama, kita tak boleh nak niat mufarakah, tak boleh nak cerak, tak boleh nak marah, tak boleh nak kondeng tu imam. Sabar je lah. Tapi kalau tu imam maknanya bahang sujud sejadah dalam tiap-tiap rakaat semayang maghrib, lepas tu tayat awal pula baca 15 kali, takbir 8 kali macam solat 7 kali macam solat raya, tu imam gitu. Memang kita terajang kot tikak dah.
Dah, begitu juga kalau mempermainkan hudud, menghalalkan benda yang haram, diundang penyanyi-penyanyi yang begitu merosakkan akhlak muda-mudi, dibuka segala aurat wanita dalam macam-macam acara dalam TV, kemudian diharam digam pula mulut-mulut ulama, nak ditarik balik bantuan-bantuan kepada tempat-tempat agama. Hak gini bukan niat memperokoh lagi, tak boleh sabar lagi, mereka kena berkah teruk dalam kolong. Adakah boleh laki-laki berkahwin dengan anak saudara isterinya, yakni anak kakak isterinya, sama isterinya masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Ini sedap sikit bab kahwin. Dia bolehkah si lelaki kahwin dengan anak saudara isterinya, yakni anak kakak isterinya, anak kakak isterinya, sama isterinya masih hidup atau telah meninggal dunia? Tak boleh, mana boleh. Tak boleh kupur sekaligus. Tak boleh kupur dua beradik dan dengan mak saudara ataupun dengan anak saudara. Faham? Tak boleh. Pasal dikira saudara juga. Kalau kita kahwin dengan isteri kita, lepas tu kita kenal dengan anak saudara isteri kita, kita kena cerai isteri kita dulu, habis haidah dulu, baru boleh kahwin dengan anak saudara isteri kita. Faham? Kena habis haidah dulu. Tak boleh sekaligus gitu. Pakai akad nikah pula tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan haram kamu himpun dua bersaudara dalam satu nikah, tak boleh. Ataupun kita nak kahwin dengan mak saudara bini kita, nak kenal dengan mak saudara bini kita, hitam mau macam orang panggil. Faham? Kita pun cerai hati kita dulu, habis haidah baru boleh kahwin dengan mak saudara bini. Faham lagi? Mak mana yang ganas ni? Adakah boleh solat fardu, boleh kerja atas kenderaan seperti mana pilot kapal terbang yang tidak bersempatan untuk solat? Ya, boleh solat fardu atas kenderaan, boleh atas lori, boleh, tak ada masalah. Bila kita tak boleh nak tinggal kenderaan itu, maka kita baru dibenarkan keringanan pada syarak semayang di atas kenderaan. Pertama sekali wajib takbir menghadap kiblat. Kalau boleh takbir menghadap kiblat, barulah gugur. Maka di mana-mana saja kita berhadap, maka kita adalah kira berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keadaan darurah dah. Boleh. Pasal bawa terbang ni bukan nak ikut kita. Bukan ikut pilot. Kerana apa? Aku turun lewat sikit, baru tu jalan dulu. Dah boleh pilot, kena ikut time. Bawa taksi kereta sewa boleh. Sadung dulu tengok Medan dua apa, baru jalan. Nenggok makcik tunggulah kereta. Ada ni tak boleh. Saya berasal daripada Kuantan, tapi sekarang kerja di Dungun. Kadang-kadang ada urusan, saya akan pulang ke Kuantan selama 1 hari atau 2 hari. Masalahnya, adakah boleh saya jemaah dan kuasa solat selama saya balik itu? Dia asal daripada Kuantan, tapi sekarang kerja di Dungun. Kerja di Dungun. Kadang-kadang ada urusan, saya akan pulang ke Kuantan selama 1 hari atau 2 hari. Dia baik. Hak mana rumah dia? Dia tak anggap dah rumah Kuantan ni rumah dia, ke dia anggap lagi rumah dia? Kalau dia anggap lagi masih tempat tinggal dia, hidup bulan sama, maka siapa di Kuantan tak boleh jamak kosor. Tapi kalau dia tak anggap dah dia, kerana dia nak duduk di Dungun lah pula. Nak duduk Dungun pula dah. Kuantan ni memang bekas asal rumah dia dulu lah. Tapi dah anggap dah sebagai tempat tinggal dia, maka boleh dia jamak kosor walaupun balik pada rumah bekas rumah dia sendiri. Tapi kalau dia masih sebagai anggap sebagai tempat tinggal dia, selama mana dia pusing itu sampai tempat tinggal tak boleh. Macam orang ada 4 orang isteri. Ada seorang isteri pertama di Kedah, isteri kedua di Johor Bahru, isteri ketiga di Terengganu, isteri keempat di Besut. Faham? Jadi hak mana-mana rumah dia gitu tak boleh jamak kosor belaka. Pasal dia kira rumah dia belaka. Faham? Rumah dia belaka. Begitu juga kita ada 2 buah rumah. Dua rumah kita duduk belaka, duduk rumah ni, duduk ni, duduk main musim gitu lah. Dua rumah tu tempat tinggal kita belaka. Tak boleh. Tapi kalau asal kita rumah ni orang Bukit Bajing, sekarang kita kerja di Kuantan dah, duduk di Nung. Anak-anak sekolah di Nung. Sini ni kita dah anggap kita nak duduk sini dah. Cuma mari kita jalan tengok mak ayah kita, walaupun naik atas rumah kita sendiri, selama belum 3 hari kita singgah, boleh kita jamak kosor. Kerana kita dah anggap lagi tepat kita tinggal kita yang banyaknya di Nung dah. Jadi mudah bagi kita. Soalan seterusnya, saya punya adik perempuan yang akan kahwin tak lama lagi. Dia dah berbincang dengan tunang mengenai lantaran sebanyak 6,000. Namun dia sendiri telah mengurangkan nilai tersebut pada 4,000. Sekarang dia mahu mengurangkan lagi pada 3,000. Kerana si lelaki masih tidak cukup duit. Masalah perkara ini kurang disetujui oleh maknya. Adakah masalah antara ini ibu bapa mempunyai kuasa penuh untuk menetapkannya? Dalam masa yang ayah saya pula tidak mengambil berat tahu mengenai persiapan perkahwinan yang tidak lama lagi. Perkara ini membuatkan kami bengong. Harap dapat penjelasan dari Ustaz. Bengong dulu lah ni. Lelaki dah ada piti. Mula-mula mak kata 6,000. Kita kurang 4,000 boleh lah. Kira-kira tolak-tolak tu beli kalkulator mak dia tak apa dah. 4,000 dah. Lepas tu nak minta kurang lagi 3,000 tak piti. Lelaki pun galak nak berlaki nak bininya dah tak ada piti dah. Minta mahal-mahal.
Nah, sampai 4,000 orang ke puan 4,000. Nah, sini 4,000 ke 6,000 sini kau. No. Nah, di bandar tu 3,000, 4,000. Nah, macam mana tu 4,000. Kalau hak kaki maknanya putih sekali menok 1,800 ni tu. Dah. Kau ni mahal ngak ni. Pandai tahan juga tu mana. Jadi dia nak tanya masalah nak letak harga ni wali. Ini hak wali, iaitu wali dengan perempuan itu sendiri. Mak tak ada kena-mengena. Mak jaga ke wali debur. Tapi dia tak ayah tak mau cara. Memang tak mau. Kita sabut tak mau dah. Kalau ayah dalam bab ni tak ada batu. Tak mau cara. Kadang-kadang mahal harga mak letak. Hak puan pun tak setuju. Sampai 8,000 dah. Sial ke candung suami dia. Kalau harga suami dia kerja. Benda kerja ngatur surat gitu. Dia ada air-air kotak-kotak tu. Kutip plastik-plastik jual kalau berang. Dah gerak saya dah. Ada 8,000. Lalu kita tanya ayah. Ayah kata, kita tak berani kau. Ayah tu golok pinggang mak mak. Tak berani kau. Tanya mak dia lah apa-apa. Tengoknya ayah. Mu punya kan hak wali. Dia yang akan jadi wali nikah. Dia yang berhak. Yang Nabi katakan jangan mahalkan belanja, jangan mahalkan belanja ni tuju pada wali. Faham ni? Ayah mati toki tak ada adik-beradik. Mak dah dia kata apa? Dah nak nikah juga 3,000 ayah setuju dah. Hukumnya sah, tak ada masalah. Dia bukan syarat sah nikah ni. Masalah nak ada muafakat antara mas kahwin. Antara dua pihak tentang mas kahwin. Takut jadi perbalahan. Tapi mak penasihat saja. Dah selalu bengong-bengong. Yang bengong ni mak ayah tak mau cara. Ustaz ada kata kita boleh gendong awet dalam suatu keadaan selain tempat gelap. Dekat mana lagi boleh? Ni boleh tahan orang ni. Set ulu point. Set ulu point. Ada sains set ulu point. Bukan kita kata boleh gendong awet dalam gelap. Kita kabar itu kalau kita ni jumpa dengan orang puang ketakutan tengah jalan di jalan gerangan nak kita jabur nak berlari kejar gerima. Kita lalu mengutus sikap. Bukan bini kita, bukan tunang kita, bukan mahram. Dalam keadaan biasa haram gendong itu macam duduk tu gendong ni. Haram tu dak nikah tu gendong. Tapi hak ni kejar gerima. Nampak gerima duk kejar ni bukan gerima belah, gerima kotak tu. Kalau kita tak gendong mana mati budak ni. Kita pun berhenti ambil gendong. Wak lari cung sampai kat orang ramai hok situ. Jangan wak turun kuatan bahang si orang pula. Dah anak kita darurah nak menyelamatkan nyawa orang. Situ boleh gendong. Ataupun ketakutan sangat duduk dalam gelap minta tolong. Pegang tangan kita tak mau lepas. Atau tu sikap kita. Kita tu berada di bukit. Kita dengan orang tak jumpa. Maknanya dia pun dia boleh juga bawa kalau ketakutan dalam gelap. Waktu baik kat cerah letak situ. Itu maksudnya. Dia tanya ni lain pada tak gelap. Kat ni boleh gendong. Ni nak gendong. Kira nak munah saja mu. Galak dia. InsyaAllah lah kita bertemu di bulan harapan, dipanjangkan umur insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi